kepada seseorang yang orang lain pula boleh jadi kerana dia ni gini-gini. Kita ada hujah. Tak kata boros. Sebab apa? Isteri tak ada lesen. Isteri ni suri rumah tangga saja. Tak. Isteri tu nak pandu pun tak pandai. Nak keluar ke mana pun tak tahu. Dan gini-gini. Tak lagi lah hujah dia. Okay. Apa yang Ustaz nak beritahu di sini ialah apabila berlaku selepas zaman kewafatan Rasulullah SAW, hadis mula disebarkan dalam masyarakat. Okay, ada sahabat ataupun tabi'in yang duduk di Madinah, ada yang duduk di Mekah, ada yang duduk di Iraq, ada di Iran, ada di Syam, ada di Afrika, ada di sini, macam-macam tempat. Bila para sahabat dan para ulama menyebarkan hadis, maka hadis ini perlu diurai ataupun dijelaskan maksud dia. Betul tak? Kena ada orang respon betul. Pasal dalam online ni kalau senyap berlaku tak pun tahu pelajar boleh faham tak. Sebab ni dia akan jadi perbincangannya agak rumit sikit. Dia faham satu lah. Okey. Apabila para ulama menyebarkan hadis, mereka tidak boleh baca hadis itu dia. Perlu dijelaskan maksud hadis. Jadi setiap ulama yang menyebar hadis, bila dia nak tafsir satu hadis, dia mesti disokong dengan hadis yang lain. Satu. Ataupun disokong dengan maksud dari sudut bahasa hadis itu. Yang kedua disokong dengan faktor-faktor sampingan yang lain. Kita ambil contoh hadis. Ada satu hadis berlaku di zaman Rasulullah SAW. Nabi sendiri hidup masa itu. Nabi masih hidup. Nabi ketika mana selesai daripada perang Uhud. Selesai daripada perang Uhud, bila Rasulullah SAW pulang balik ke rumah, Nabi pun mahu pecat, buang baju besi dia, mau simpan. Lalu tiba-tiba Jibril AS datang menghadap Rasulullah, kata, wahai Muhammad, adakah peperangan sudah selesai? Jibril tanya Rasulullah. Pada pandangan Rasulullah, Nabi ingat peperangan selesai lah, sebab kaum musyrikin yang mengepung Madinah sudah ditewaskan oleh Allah Ta'ala dengan ributnya, dengan itu dan sebagainya. Jadi pada pandangan Rasulullah selesai lah. Nabi kata, ya selesai. Malaikat kata belum. Masih lagi ada musuh dalam selimut, musuh dalam Madinah tu. Itu kaum Yahudi di Bani Quraizah. Yang mana Yahudi Bani Quraizah, dia telah berpakat dengan musuh yang mengepung Madinah dari luar tu dengan membawa maklumat-maklumat sulit. Dia mengadakan perancangan jahat secara sulit dengan musyrikin yang ada di luar kota Madinah. Maksudnya Bani Quraizah telah melakukan pengkhianatan terhadap negara yang layak dijatuhkan hukuman bunuh kerana khianat. Bukan khianat tentang maklumat negara, bahkan mengancam nyawa penduduk Madinah keseluruhan. Bila malaikat kata, wahai Muhammad, Bani Quraizah masih ada lagi, kamu perlu selesaikan urusan Bani Quraizah. Lalu Nabi pakai semula baju besi. Lalu Nabi panggil para sahabat dia dan bersabda kepada para sahabat supaya terus pergi ke Bani Quraizah untuk mengepung dan menghapuskan saki-baki Yahudi di Bani Quraizah yang telah melakukan pengkhianatan. Bila Nabi arah sahabat pergi, lalu Nabi bersabda dengan satu hadis, la tusallul asra illa fi Bani Quraizah. Ayat tak dengar ayat tak ni? La tusallul asra, jangan kamu sembahyang asar illa fi Bani Quraizah, kecuali di Bani Quraizah. Ayat. Lalu sahabat pergi. Bila sampai di pertengahan perjalanan, sebelum sampai di Bani Quraizah, sahabat jadi terpinga-pinga sebab perjalanan ke Bani Quraizah tu jauh juga. Nabi kata jangan mayang asar kecuali di Bani Quraizah. Jadi para sahabat bertolak di waktu zuhur, sebelum zuhur. Mana Nabi kata jangan mayang asar kecuali di sana. Kalau diteruskan perjalanan kita nak mayang asar sana, menyebabkan zuhur akan kita tinggal. Kita akan tinggal sembahyang zuhur. Pasal nak jamak tak boleh sebab dalam tu. Jangan sila-sila. Kalau nak pergi sembahyang asar di Bani Quraizah tak sempat. Sebab nak sampai tu kemungkinan maghrib. Tak sempat sembahyang asar di Bani Quraizah. Dan Nabi kata jangan sembahyang kecuali di Bani Quraizah. Jadi satu pandangan kata tak boleh ni.
mana nak buat? Kalau kita pergi ke terus bertolak ke Bani Quraizah, kita akan terlepas maya asar. Tapi Nabi kata maya asar sana. Jadi boleh tak kita maya asar di tengah jalan? Kalau kita sembahyang asar di tengah jalan, bermaksud kita sudah melanggar perintah Rasulullah. Nabi kata jangan maya asar kecuali di Bani Quraizah. Ini satu pandangan. Pandangan yang kedua kata, Nabi, maksud Nabi itu, maksudnya bukan sembahyang. Nabi bermaksud ialah kita mesti cepat bergerak. Sampai kalau boleh secepat-cepat kita bergerak sampai boleh bayang asar di Bani Quraizah. Walaupun nak sampai itu memang tak sempat. Apa ada hadis tu? Hadis itu mengundang dua tafsiran di kalangan para sahabat. Tafsiran yang pertama mengatakan bahawa Nabi suruh kita sembahyang asar di Bani Quraizah. Maka kena ikutlah. Jangan pula pandai-pandai kita sembahyang di tengah jalan. Walaupun kebarangkalian, kalau kita terus ke Bani Quraizah, mungkin kita tak sempat sembahyang asar. Kita akan tertinggal waktu asar, akan habis waktu asar. Kita akan sampai di sana waktu maghrib. Sebab kita bertolak ni pun dah hampir waktu asar. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, tak mungkin Nabi suruh kita tinggal sembahyang. Walaupun Nabi kata jangan sembahyang asar kecuali Bani Quraizah. Bukan bermaksud Nabi suruh kita tinggal sembahyang dalam keadaan mempercepatkan perjalanan. Tapi maksud hadis tu ialah kita kena segera bertolak. Jangan berlengah-lengah. Bila tiga waktu sembahyang, kita sembahyang dah. Tapi terus bertolak. Jangan melengah-lengah kan pergerakan kita. Apa dah? Dua tafsiran sahabat daripada satu hadis. Apa dah? Okey, lepas Okey, tafsiran pertama yang mengatakan kita tak akan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Itu difahami daripada hadis itu secara butiran hadis. Nabi kata jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Jangan sembahyanglah. Ikutlah hadis itu, jangan tafsir ikut suka. Jadi maka ayat ustaz sebut tadi lah. Ahmad beri hadiah masjid kepada isteri. Kalau orang tu faham secara butiran tu, Ahmad beri hadiah lah. Jangan tafsir sebagai kasih sayang, sebagai boros. Jangan tafsir begitu. Kenapa dia tafsir begitu? Boleh tak? Tafsir dah secara Ahmad beri hadiah. Awak nak kata kasih sayang sebagai penghargaan, sebagai boros, itu tafsiran di luar daripada ayat. Tak ada pun Nabi kata sebagai hadiah, sebagai penghargaan, sebagai kasih sayang, tak ada. Itu tafsiran kita sendiri. Boleh tak? Nah, itu yang dia pandangan mula-mula yang tak tanya pelajar tadi, ada kata Ahmad beri hadiah lah. Hadis tu habis stop. Maksudnya dia faham butiran ayat tu gitu je lah. Ahmad beri hadiah hadis. Kenapa beri hadiah? Jangan soal lah kenapa beri. Pasal itulah ayat dia. Nak soal-soal pandai sangat. Gitu contohnya. Itu pandangan pertama sahabat. Nabi kata pergi, jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Sembahyang sana lah. Sempat atau tidak sembahyang asar tu suku kira sembahyang sana. Sama ada tunai atau pokok. Jangan dibincang. Pergi sana. Dan itu dah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kalau kita teruskan perjalanan, memang akan habis waktu asar. Adakah kita nak tinggalkan sembahyang asar? Sedangkan sembahyang asar itu suatu kewajipan. Tidak mungkin Nabi suruh kita buat maksiat. Nampak tafsiran yang kedua. Macam Ustaz tafsir tadi, Ustaz kata, ni boros ni. Sebab apa? Tidak ya. Ustaz kata, ni boros. Sebab apa boros? Sebab, tak apa beri hujah gini-gini. Sebagaimana pandangan yang kedua kata, Nabi tak suruh kita tinggal sembahyang. Maksud hadis tu ialah Nabi nak suruh kita cepat bergerak, bukan tinggal sembahyang. Nampak Ustaz? Pandangan kedua tu bertafsirkan dengan maksud yang lain. Sebab apa? Kerana faktor-faktor yang menyokong hujah dia boleh. Meninggalkan sembahyang satu benda yang haram, tak mungkin Nabi suruh benda yang haram. Satu. Yang kedua, maksud hadis itulah cepatkan perjalanan. Sebab apa? Sebab bimbang Bani Quraizah akan melarikan diri. Itu hujah yang kedua untuk mewajarkan, untuk membenarkan atau sebagai hujah tafsiran yang kedua. Jadi begitulah juga ayat Ahmad beri hadiah pada isteri, tak kata bawah. Sebab apa? Bukti dia gini. Itu. Jadi tafsiran apa yang disepahami oleh pelajar pun betul. Apa yang dipahami oleh ustaz pun betul. Yang penting kefahaman itu disertakan dengan hujah yang menyokong. Begitulah juga yang katakan dia,
hadiah ni sebagai tanda kasih sayang. Kebiasaannya begitu. Jadi dia menggunakan hujah kebiasaan. Golek perbuatan. Akhir pun jadi hujah juga. Jadi begitulah. Jadi daripada hadis itu kita dah nampak. Daripada sahabat itu sudah ada dua buah pemikiran. Satu pemikiran yang berkaitan dengan yang disebut sini aliran hadis. Kenapa tak? Aliran hadis maksudnya satu pemikiran yang pegang dengan hadis semata-mata. Ya tu yang timbul di kalangan kita kan dalam pengedahan alam kita ni. Kadang-kadang orang kata apa dia? Bila mati anak Adam, in qata'a amalu illa min talas, akan terputus amalan dia kecuali tiga. Yalah. Sedangkan penjariah, ilmu yang yuntafa'u bih waladun salih. Tiga benda kan. Kalau faham daripada hadis tu, maksudnya seseorang yang dah meninggal dunia tak ada pahala lain kecuali doa anak yang soleh, ilmu dengan sedekah. Maka timbul isu. Dia kalau orang tu buat tahlil, dia buat tahlil, dia baca ayat Quran, baca selawat Nabi, gini. Dia pun doa, dia serah, dia hantar, dia doakan pahala untuk ibu dia. Agak-agak boleh tak pahala itu kepada si mati. Kalau faham daripada hadis, tak ada orang lah. Faham daripada hadis tu, seseorang itu tidak akan dibalas, diberikan jaran kecuali apa yang dia buatlah pahala dia. Tiba-tiba anak dia buat wiri tahlil apa semua sekali ni, sampai ada agak-agak kepada ibu apa. Kalau difaham daripada ayat tadi, daripada ni tidak akan sampai kepada si mati kecuali tiga perkara tu kan. Jadi nampak macam tahlil tu sampai. Tapi kalau difahami secara tersirat, apa ni, waladun salihun yad'ulah, sedekahun jariyah. Kalau kita kata sedekahun jariyah, adakah sedekah itu semata-mata duit saja, wang saja? Boleh atau tidak disedekahkan benda lain? Maka itu jadi perbincangan panjang. Kalau dipahami secara ayat, nampak macam tak sampai pada si mati. Tapi kalau dipahami secara di sebalik kotak pemikiran, di sebalik gini, boleh jadi sampai. Nampak tak? Itu yang dipanggil yang kata jangan semayang asar. Nabi tak suruh, Nabi minta kita semayang asar di Bani Quraizah. Maka kita kena semayang sana. Sama ada kita akan meninggalkan semayang asar di tengah jalan ataupun tidak, itu jangan dibincang. Semayang asar di sana. Jadi menyebabkan sebahagian sahabat terus bergerak. Kadang-kadang sampai je Bani Quraizah, waktu asar dah habis. Maka mereka akan kotor semayang asar. Satu kumpulan lagi berhenti di tengah jalan semayang asar dulu. Ini baru bergerak. Jadi nampak dua kelompok memahami secara berbeza daripada satu nas. Itu dipanggil dalam perbincangan kita ni, munculnya dua aliran pemikiran. Aliran pemikiran ini ada suatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Ada orang pandang begini, ada orang pandang dari sudut lain. Itu nak ayat pada kita, kenapa dua pemikiran ini muncul di kalangan para sahabat dan juga para ulama. Seterusnya daripada aliran ini, maka keluarlah bagi mazhab-mazhab. Dan kenapa dua tafsiran berlaku? Dua tafsiran itu berlaku bukan tafsiran sewenang-wenang, tapi tafsiran yang disokong dengan hujah dan dalil. Maka begitulah juga, bila kita nak fahami satu hadis, tidak boleh baca hadis itu saja. Kita kena bawa hadis-hadis lain yang berkaitan dengan tajuk untuk kita buat tafsiran yang tepat. Jadi kebarangkalian berlaku tafsiran berbeza kerana sudut pandang yang berbeza. Itu kebarangkalian berlaku. Macam kita katalah, Nabi sentuh Aisyah, Nabi terus semayang, tak ambil air semayang. Jadi seolah-olah difahami daripada hadis itu, menyentuh isteri tidak batal air semayang. Betul tak? Masa Nabi sentuh Aisyah, Nabi terus semayang. Masa Nabi nak sujud, Nabi angkat kaki, Nabi alik kaki. Kalau ikut hadis itu, begitulah. Sentuh isteri tak batal semayang. Bagi pandangan yang mengatakan, sentuh tu, kan Aisyah tidur, dia pakai selimut, pakai kain ke bogel. Tak mungkin Aisyah tidur berbogel. Mesti ada sesuatu yang menutup.
Lalu masa Rasulullah pegang kaki tu, dalam keadaan kaki Aisyah ditutupi dengan kain. Jadi Nabi memegang kaki Aisyah secara berlapis. Itu tafsiran yang kedua. Kenapa? Ada hujah dalil dia juga. Dia gitu. Maka kita tidak boleh bertegas dengan pandangan dan tafsiran semata-mata. Macam Ustaz kata, Ahmad tadi bersifat borok. Ustaz ada hujah. Tapi Ustaz tidak boleh paksa hujah Ustaz, pandangan Ustaz kepada orang lain. Orang lain nak tafsirkan bahawa ia sebagai suatu penghargaan. Ya, sila. Asalkan ada hujah. Ada orang lain mengatakan ia sebagai suatu tanggungjawab. Ya, sila. Asalkan ada hujah. Nampak tak? Jadi, dalam sejarah perundangan Islam, kita ada dua aliran. Satu dipanggil aliran hadis. Aliran hadis ini, macam mana kita akan sebut nanti? Cuma secara umumnya ialah aliran hadis ini mereka memahami nas hadis dan Al-Quran secara butiran hadis itu. Kebiasaannya kebanyakan mereka menafsirkan hadis secara butiran. Mereka tidak tafsir secara yang tersirat ataupun faktor-faktor dua orang. Aliran ini dipelopori oleh Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar sendiri. Yang mana Abdullah bin Umar terkenal dengan sahabat yang paling kuat dan tegas berpegang dengan hadis. Sebagai contoh menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi nak bertolak ataupun Nabi nak bermusafir. Nabi bila nak musafir, Nabi akan naik unta atau keledai lah. Bila Nabi naik di atas kenderaan, Nabi pun pusing tubuh dia menghadap isterinya, menghadap keluarga dia. Nabi senyum, Nabi bagi salam, Nabi pun baru beredar. Itu cara Nabi nak bertolak. Nabi pandang menghadap tubuh kepada isteri dia, Nabi senyum, bagi salam, Nabi beredar. Lalu Abdullah bin Umar, bila dia nak musafir, dia buat begitu juga. Dia tengok pada isteri dia, tengok pada tu, dia bagi senyum, bagi salam, baru dia beredar. Dia bertolak. Jadi Abdullah bin Umar ni ikut deret-deret. Ikut butir-butir yang Nabi buat. Bila sahabat tanya, kenapa? Kerana Rasulullah buat, aku buatlah. Abdullah bin Umar dah tanya, kenapa Rasulullah buat? Apa hikmat, apa tujuan? Dia tak tanya. Sebab apa? Dia percaya kepada butiran hadis itu ada manfaat dan ada hikmat. Tapi dia tidak cari. Kenapa? Apa manfaat, apa hikmat? Yang penting ikut sahaja yang Nabi buat. Nampak tak? Itu satu contoh. Contoh yang lain, Abdullah bin Umar juga pernah melihat masa Nabi hidup. Bila Nabi pergi mengerjakan umrah, dalam perjalanan Nabi akan berteduh sebelum masuk ke Madinah, sebelum masuk ke Mekah, Nabi berteduh di sebatang pokok yang rimbun daripada pasir, Nabi duduk situ. Dan selepas duduk beberapa ketika, Nabi bertolak kembali pergi ke Mekah untuk menggunakan umrah dan haji sana. Jadi selepas Rasulullah wafat, apabila Abdullah bin Umar memimpin rombongan pergi menunaikan haji dan umrah ke Mekah, dalam perjalanan Abdullah bin Umar akan berhenti di pokok di mana Nabi berhenti situ. Lalu sahabat tanya, wahai Abdullah bin Umar, kenapa berhenti sini? Dia kata, aku berhenti di sini kerana aku pernah melihat Rasulullah berhenti situ. Dalam keadaan Allah bin Umar tidak menafsirkan apakah berhenti di situ sunat atau wajib atau ikut sunat dan sebagainya. Allah bin Umar tak kata apa, yang penting oleh kerana Nabi buat, aku pun buat juga. Ikut direct butiran hadis. Tidak tafsir dengan berbagai tafsiran yang tersirat ke ataupun apa-apa hujah lah. Itu dipanggil aliran hadis. Pegang dengan hadis semata-mata. Kalau dalam bab fiqh ada satu hadis lain pula, contohnya. Jadi contoh-contoh ini banyak. Awak kena urailah apakah pandangan aliran hadis nanti dalam soalan-soalan ujian-ujian nanti ya. Contoh yang lain ialah Nabi sebut dalam satu hadis, tuhuru ina'i ahadikum idza waligha fihi qalbu an yaghsilahu sab'a marratin ihdahunna bit-turab ataupun ulahunna bit-turab. Suci bekas seseorang kamu apabila bekas itu dijilat oleh anjing. Bekas kamu akan menjadi suci an yaghsilahu sab'a marrat apabila dia basuh 7 kali. Ulahunna bit-turab, salah satu daripada 7 itu ialah dengan air yang bercampur tanah. Dalam hadis ni nak wayak apa dia?
jilatan anjing, kalau kita mau bersih, Nabi kata basuh 7 kali. Betul tak? Okay. Bila basuh 7 kali, apa maksud dia? Adakah jilatan anjing itu najis? Najis tak? Boleh ada respon tak? Dia kena panggil bro, respon tak panggil tak respon pula. Okey, kita panggil jauh-jauh sikit. Kalau nyaut kita hari ni. Nur Aliyah. Ya Ustaz. Apa yang cik faham hadis Ustaz baca tadi tentang jilatan anjing itu? Boleh ulang balik tak? Ya? Apa tu? Boleh ulang balik. Ulang balik? Okey baik. Tak apa, tak faham. Okey, hadis tu cerita dia tuhuru ina yahadikum. Bersih bekas seseorang kamu iza waligha fihi qalbu, apabila anjing menjilat bekas itu, bersih macam mana? An yaghsilahu sab'a marrat, dia bersih menyuci bekas itu dengan 7 kali basuhan. Sab'a marrat ulahunna, salah satu daripada 7 basuhan itu biturab, dengan air yang bercampur tanah. Apa yang difaham daripada hadis itu? Adakah hadis itu menggambarkan jilatan anjing itu najis ke? Nanti faham kat mana jilatan anjing itu najis? Najis sebab perlu basuh dengan air bercampur tanah. Ya. Kalau nanti Ustaz tanya lagi kan, kalau nanti lepas sembahyang Isyak, nanti pun nak makan nasi, nanti basuh tangan tau. Basuh? Basuh, kenapa basuh najis ke? Kotor. Lepas sembahyang mana-mana ada buang-buang terletukannya, terus pergi makan, basuh tangan dulu. Kotor ke tangan masa tu? Ya, tangan kotor. Bukan, perlu lebih bersih. Perlu lebih bersih. Jadi seolah-olah basuh bekas yang jilat anjing itu najis ke? Dia sahaja untuk lebih bersih. Tak pasti lah. Nampak tak? Dia ustaz bukan nak uji ilmuan. Tidak. Nak ajak berbincang. Dia tanya kelas kita secara online. Payah nak bincang lah. Kalau dalam kelas gini mudah. Sebab ustaz nak highlight kepada perbincangan kita macam mana para sahabat memahami hadis. Ada yang faham secara mendatar. Bukan hadis sajalah, memahami nas Al-Quran secara mendatar, secara butiran ayat, dengan yang memahami secara tersirat. Okey, yang memahami hadis secara butiran ayat itu, dia kata Nabi suruh basuh 7 kali, basuhlah. Basuh 7 kali, bukanlah maksudnya bekas tu najis. Dalam hadis itu tak ada kata najis. Nabi kata bersih. Bersih, boleh jadi kita nak bersih pada kotoran. Dan boleh jadi, kalau nak bersih pada kotoran, basuh 2-3 kali, bersih je. Anjing jilat dengan air liur dia. Basuh 7 kali. Kenapa? Air liur dia kotor tara mana sangat. Kalau kita basuh dengan air pun, sudah. Dia kena campur tanah tadi. Kalau dah Nabi kata gitu, Nabi kata basuh 7 kali. Dah basuh je lah. Dan Nabi, saja tak kata anjing itu, Nabi Mughallazah. Cuma Nabi suruh basuh. Sebagai bukti, kita ni kadang-kadang ada yang kita basuh kerana Nabi, ada yang kita basuh kerana kebersihan biasa. Macam Ustaz contoh, tadi ada pamannya Aisyah, kita dimakan. Kita basuh tangan dulu. Sedangkan tangan kita tak sentuh apa-apa pun, tapi basuh juga. Kalau Ustaz dah biasa gitu dah, biasa tak boleh pakai dah saya kerja. Mungkin kita kata supaya lebih bersih. Dan Naji, dok Naji, berhadas ke? Tangan mana pula berhadas ni, saya sudah membayar. Tadi menunjukkan pada kita, kalau kita fahami hadis secara direct tu, macam najis anjing ni, biasa je lah kita basuh, macam kotoran biasa. Itu kalau ditafsir, dipahami hadis secara butiran itu. Ada ulama yang memahami hadis secara butiran begitu. Ada yang kata, jom. Anjing ni, Najim Mughallazah, kata mazhab Syafi'i dah. Begitu. Kenapa jadi timbul mazhab Syafi'i, kita akan bincang kemudian. Tak akan masuk dah satu persatu nanti dia habis dulu.
Di campur-campur nanti aku pelajar tak faham. Jadi baca dulu aliran yang kita kata. Aliran ini dipelopori oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan disambung oleh Sa'id bin Musayyab. Di mana Abdullah bin Umar seorang sahabat, sepanjang beliau menyampaikan ilmu, meriwayatkan hadis, beliau ada seorang hamba yang dipanggil Nafi'. Nafi' adalah hamba kepada Abdullah bin Umar. Yang mana Nafi' ni sentiasa bersama dengan Abdullah bin Umar dalam mana-mana majlis ilmu. Sehingga sampai satu tahap Nafi' hamba ni terkesan, terbawa-bawa dan tertipu serta terpengaruh dengan pembawaan dan juga sifat guru dia. Seorang yang kuat berpegang dengan hadis. Bila Abdullah bin Umar meninggal dunia, Nafi' menyambung sana. Nafi' ni menjadi seorang yang alim. Asal seorang hamba, tapi oleh kerana sentiasa melazimi Abdullah bin Umar, akhirnya menjadi seorang yang alim, tabi'in yang hebat, yang mana pembawaan dia, tafsiran hadis dia sama dengan Abdullah bin Umar dari sudut apa dia? Dari sudut berpegang dengan hadis dan menafsirkan hadis secara butiran hadis tanpa tafsiran yang tersirat ataupun menggunakan tafsiran-tafsiran yang berbeza. Okey, kemudian di samping Nafi' itu adanya Sa'id bin Musayyab dan yang lain sahabat-sahabat yang lain. Ianya aliran ini bertapuk di semenanjung tanah Arab. Perjalanan Mekah dan Madinah itulah. Aliran ini banyak bergantung pada hadis-hadis. Aliran ini kalaulah berlaku satu-satu isu yang perlu diselesaikan, mereka akan guna hadis dia. Hadis ni kata gini, ikut je lah. Hadis ni kata gini, ikut je lah. Mereka tidak berijtihad. Tidak menggunakan kepakaran mereka berijtihad. Kerana mereka lebih suka guna hadis. Sekalipun kadang-kadang hadis yang mereka guna itu, hadis itu mungkin dhaif, tapi masih lagi diakui boleh dipakai, maka mereka akan pakai hadis. Begitu juga, apabila timbul isu-isu, mereka akan guna fatwa-fatwa yang sedia ada di Madinah yang pernah difatwakan oleh Rasulullah atau yang pernah difatwakan oleh para sahabat. Mereka tidak akan berijtihad, tidak akan guna buah fikiran sendiri, bahkan mereka akan guna apa yang sedia ada. Jadi aliran ini banyak bergantung pada hadis dan fikiran hadis serta fiqh serta fatwa yang diriwayatkan daripada para sahabat yang berada di sekitar semenanjung tanah Arab. Itu aliran hadis. Aliran hadis ni ialah satu aliran yang memahami nas Al-Quran. Kan nas hadis secara butiran, macam kita kata tadi kan. Anjing basuh, dia datang anjing 7 kali, basuh je lah. Dan najis, kita tidak kata najis, tapi kena basuh. Tahu bila dibasuh bermaksud jilatan itu kotor, tapi kita tidaklah kata kotor itu najis mughallas. Mungkin basuh 7 kali. Dan kenapa basuh 7 kali? Kita usah tanyalah basuh 7 kali, sebab Nabi suruh basuh. Nabi suruh basuh 7 kali. Kenapa dipersoalkan basuh 7 kali itu tanda mughallas? Tak ada, Nabi tak kata Nabi mughallas. Nabi suruh basuh 7 kali. Basuhlah. Sebagaimana Nabi suruh sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyang 8. Kenapa dipersoalkan 4? Jangan. Gitu. Kenapa boleh kahwin 4 orang saja? Jangan soal dah. Kalau rasa kahwin 4 dah. Jangan kahwin lebih daripada itu. Itu saja. Kedua, kita ada aliran ini. Aliran ini bertapak di Iraq. Kota Kufah dan Basrah menjadi tempat penyebaran aliran ini. Ia dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud dan disambung oleh seorang tabi'in yang terkenal, itu Ibrahim. Aliran ini berpandukan akal dan kemunasabahan dalam mencari kemaslahatan, illah dan hikmat sesuatu itu. Aliran yang kedua ialah aliran ar-ra'yi ataupun aliran fuqaha. Ataupun dengan kata lain, aliran yang menggunakan logik akal dalam melahirkan sesuatu hukum. Tidak berpegang direct kepada hadis, walaupun mereka meriwayatkan hadis, tapi mereka tidak tafsirkan hadis secara butiran begitu. Kadang-kadang mereka tafsirkan secara yang tersirat. Bagi contoh saya sebut tadi. Yang berkaitan dengan sahabat, jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah kan. Pandangan yang kedua kata Nabi kata itu bukan tujuan suruh tinggal sembahyang. Maksud Nabi kata itulah supaya kita bersegera, jangan melengok-lengokkan. Kenapa mereka memahami secara tersirat
di luar kotak hadis. Kalau ikut hadis, maksudnya mayasa di Rajab. Tapi pandangan yang kita tetap itu bukan maksud Rasulullah. Nabi tak sekali-kali menyuruh kita meninggalkan mayasa. Yang penting fokus pada hadis lah. Segera bertolak. Contoh segeranya tidak sampai kalau boleh mayasa sana. Tapi kalau tak sempat mayasa sana, mayalah terjalan. Kenapa tafsiran yang tersirat dengan disokong hujung-hujung ini. Jadi golongan Ar-Ra'idi ni, bila dia mereka meriwayatkan satu hadis, menafsirkan satu hadis, mereka tak tafsir direct itu. Mereka tengok dulu kemas-bahan. Dan untuk munasabahan hadis ni, apa tujuan Nabi sabda hadis? Ada tidak ada hikmah tak? Jadi mereka akan membuat suatu hukum berdasarkan semangat ataupun masalah yang ada dalam hadis itu. Sebagai contoh, kita ambil semula hadis yang berkaitan dengan zidatan anki. Mazhab Maliki kata aku basuh 7 kali, basuhlah. Ini kita ada hadis. Basuhlah 7 kali. Sama ada najis muwallazah atau tidak. Jangan persoalkan. Kalau mazhab kita Syafi'i ini dia pernah belajar dengan Imam Maliki dan pernah belajar dengan Imam Hanafi ataupun belajar di Baghdad, pernah belajar di Madinah. Dan pernah belajar di Baghdad di negara Iraq. Yang mana negara Iraq tu ada ulama mazhab Hanafi. Okey, Imam Syafi'i kita kata, walaupun Nabi kata bersih bekas orang kamu bila dijilat oleh anjing, kena basuh 7 kali. Okey. Mazhab Syafi'i kita tidak menafsirkan hadis ke basuh 7 kali. Mazhab Syafi'i tidak kata begitu. Sebab apa? Ada bertanya juga. Mazhab Syafi'i kata apabila kita membasuh sesuatu benda, tak kira lah tangan ke baju, pakaian, rumah kereta dah semuanya itulah. Kita membasuh suatu benda. Kita basuh suatu benda mesti ada sebab. Takutlah kita ambil tiba-tiba ambil air basuh tangan. Mesti orang tanya, apa basuh tangan? Mesti ada sebab. Boleh jadi kita basuh kerana kotor atau najis. Kita basuh suatu benda sebab kotor. Kotor ni boleh jadi debu, boleh jadi kerana ada apa, boleh jadi. Yang boleh jadi kerana najis. Jadi kita basuh suatu benda kerana kotor dan najis satu-satu. Boleh jadi kita basuh satu benda kerana hadas. Contoh kita ambil semayang basuh kita basuh tangan sebab tu. Tak apa tu betul ambil semayang. Kenapa? Saya berhadas kecil. Jadi ada sebab yang kedua saya ambil semayang. Saya basuh tangan, basuh kaki, kepala dan sebagainya kerana mengangkat hadas, kerana saya berhadas. Jadi untuk menghilangkan hadas, maka saya basuh. Dan boleh jadi saya basuh juga habis seluruh tubuh saya basuh. Daripada kepala sampai kaki. Sebab apa? Sebab mandi wajib. Akak ada besar. Maksudnya, ada sebab-sebab yang kita basuh seluruh anggota kita ataupun basuh pakaian kerana najis atau kerana hadas. Jadi, Ini. Ikut. Ya, ada sebab ketiga tak kita basuh. Sebab lain. Ada saya saja kita ambil air, saya buat atas baju kita. Saya saja. Berapa saya buat? Tahu saya saja. Ada tak? Tak ada kan? Pada sebab-sebab kita duduk atas kursi mula-mula kita ambil air, saya buat atas kepala kita. Ya, awak duduk depan tengah kuliah begini, duduk depan laptop, ambil air saya buat kepala. Ada? Ada. Betul. Jadi, bolehlah kita sepakat bahawa kita basuh suatu benda ataupun kita jiru suatu benda, kita mandi sebagainya kerana satu kotoran atau najis atau kerana hadas. Boleh? Boleh. Kita balik semula pada anjing tadi. Bila anjing jilat bekas tadi, kenapa kita basuh? Tak, bila anjing jilat bekas tu sudah berhadas. Ya ke? Berhadas ni manusia. Mana ada anjing, mana ada bekas berhadas. Kalau kita basuh, kalau berhadas itu kita tak merasa apa, kita kata boleh jadi anjing itu tidak, jadi bekas itu jadi najis lah. Kita kena basuh najis. Okey baik. Bila kita pun sama lagi. Nabi suruh basuh 7 kali. Dan ada hadis-hadis lain, pada Nabi kata basuh itu saya buat air cukup. Contoh orang Badui kencing dalam masjid. Nabi kata saya buat air. Nabi tak kata 7 kali. Air kencing tu Nabi. Nabi kata saya buat air. Setimba. Saya buat air lah. Nabi tak kata saya buat 7 kali.
Ni kau bawa air kencing tu najis biasa. Oh, ni 7 kali. 7 kali menunjukkan bahawa ni bukan najis biasa ni. Ni power najis. Double power je apa. Memang najis semua. Kau najis mana? Najis berat lah. Itu je panggil najis. Wandazat. Mazhab Syafi'i. Jadi kita bukan reka. Tapi dipahami daripada hadis tu. Dah hadis-hadis lain. Hadis lain Nabi suruh basuh sekali. Mari ni anjing basuh 7 kali. Kau dah 7 kali. Apa dengan tanah pula? Allah beradang sangat. Oh ni memang power sungguh anjing ni. Najis beradang. Najis wandazat. Apa dah dalil? Macam mana ni? Satu-satu dalil kita tak faham dah. Jadi kita kena faham secara yang munasabah dengan disokong dengan hadis-hadis yang lain. Itu dipanggil aliran ar-ra'yi. Ini Nabiah macam mana? No, kayak Rina boleh faham tak bincang tadi? Boleh Ustaz. Ada. Boleh faham Wan tu boleh terang tak Wan agak-agak Rina. Tidak panjang kok tak kalau terang kan habis 10. Tapi dia kena. Dia boleh faham dah nah. Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Kita terus sikit lagi. Itu panggil perbezaan asas antara aliran ar-ra'yi dengan aliran hadis. Itu. Dan kenapa muncul aliran itu? Sebab muncul kita akan bincang panjang. Ayat dah ada 3. Kalau peringkat awal tadi tak bagi satu ayat, dalam keadaan kita belajar online ni, belajar pun boleh masing-masing beri pemahaman berbeza. Ini kan penghargaan, tanggungjawab gini. Nampak tak? Satu ayat kita boleh memahami secara berbeza sebab sudut pandang berbeza dengan tujuan dan alasan yang berbeza. Maka dalam nas hadis dan Al-Quran, maka begitulah juga. Sebab para sahabat ni yang belajar dengan Nabi tak sama. Ada orang yang sentiasa melazimi Rasulullah, ada orang yang kadang-kadang ada yang hebat ilmunya, ada yang jenis. Kita tak beri contoh sebelum ni tentang macam mana Sayyidina Umar memberi zakat kepada golongan mu'allaf. Masa zaman Rasulullah zaman bakar mu'allaf diberi zakat. Zaman Sayyidina Umar tak beri zakat. Sebab Sayyidina Umar melihat sesuatu perbuatan itu ada kemunasabahan hikmat dan maslahah dia. Sayyidina Umar dikenali dengan seorang sahabat yang banyak menggunakan pemikiran. Dia cuma dari hadis gitu, dia tengok logik. Tengok kemunasabahan. Maka Sayyidina Umar antara individu yang telah mengutuskan Abdullah bin Mas'ud ke Iraq. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni anak murid rapat kepada kepada Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab ada sahabat yang mustahil, sahabat yang hebat. Lahir daripada Umar Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud lahir Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai lahir Imam Abu Hanifah. Nampak tak? Daripada Imam Abu Hanifah, adanya ulama-ulama lain. Daripada ulama lain itulah Imam Syafi'i kita belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah daripada Imam Ibrahim Nakhai. Ibrahim Nakhai Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud kepada Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab kepada Rasulullah. Direct. Tapi cara berfikir itu berbeza antara satu sama. Kalau aliran hadis tadi daripada Abdullah bin Umar kepada Rasulullah juga. Kemudian Abdullah bin Umar melahirkan anak murid Nafi' dengan Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab lahirnya dia Imam Malik daripada ulama hadis di Madinah. Kena ayat itu. Perbezaan pandangan itu sebenarnya suatu yang sudah berlaku di zaman para sahabat. Sebab kerana dia kepada siapakah guru mereka. Jadi aliran Ar-Ra'yi bertapak di Iraq. Aliran Al-Hadis bertapak di sebenarnya tanah Arab. Satu dunia beda. Kenapa dia bertapak di tanah Arab? Sebab negara Iraq dan Palestin ini suatu kawasan yang sudah dikuasai oleh ahli falsafah. Satu. Dan negara Arab juga, negara Iraq juga, atau Kufur Basra ini adalah suatu negara yang sudah bertamadun. Dia sudah tamadun pembangunan dan juga tamadun ilmu.
Sebab di Kufah dan Basrah ni sudah ada ahli-ahli falsafah, ahli pakar-pakar bahasa dan sebagainya. Sudah maju. Banding di Mekah di Madinah, itu asal orang Arab dia panggil orang Arab jahiliyah, mereka masih lagi terbatas dari sudut kemajuan ilmu banding dengan Iraq. Iraq sudah ada tamadun Mesopotamia, tamadun Greek, tamadun Yunani lama, semua itu berada dalam sempadan negara Iraq dan Iran. Sebab itulah bila sampai sana, maka para sahabat yang antaranya Allah bin Mas'ud sampai sana, Allah bin Mas'ud dia memang menggunakan akal fikiran logik untuk berhadapan dengan ahli falsafah yang sudah menguasai negara Iraq. Dan banyaklah sebab-sebab lain yang dibincang dalam halaman akan datang. Itu Pak Habib bahasa keempat. Banyak. Bahasa kelima, perundang Islam sebelum pertengahan kurun keempat hingga zaman peruntuhan kerajaan Islam Baghdad. Itu 320 hingga 600 itu bahasa kelima. Zaman ini dikenali dengan permulaan perbentukan mazhab al-Fatmah. Zaman mengasaskan mazhab pada tahun 200. Kemudian selepas tahun 200 masuk tahun 300, itulah anak murid kepada dari Imam Syafi'i ni murid pada Imam Maliki, Hanafi dan Hanbali. Kesemua anak murid ni mula membukukan ilmu-ilmu yang mereka baca suatu kaedah mazhab mereka, usul meletakkan usul-usul mazhab. Jadi usul mazhab walaupun pada peringkat awalnya diasaskan oleh tokoh-tokoh mazhab, tokoh pengasas mazhab iaitu Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tetapi pembukuan usul-usul itu dan ditetapkan kaedah-kaedah usul dilakukan oleh anak murid yang lahir yang datang selepas daripada pengasas. Sebab disebut dalam kita ni disebut 320 ni Imam Syafi'i mati lama dah, 100 lebih dah mati. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki mati dah. Jadi bermula 320 ni lah ulama-ulama yang belajar daripada tokoh-tokoh yang mengasaskan mazhab. Mereka mula membentuk satu asas ataupun membentuk usul-usul mazhab bagi membolehkan mazhab itu terus berkembang dan dipelajari oleh umat yang datang seterusnya. Masa kena zaman ini bermula daripada kejatuhan kerajaan Islam di Baghdad hingga akhir kurun ke-9. Bermula naik kurun zaman ini zaman kelemahan ke depan. Maksud zaman kelemahan di sini iaitu tidaklah muncul lagi ulama-ulama mujtahid semacam empat mazhab itu. Tidak ada dah. Walaupun ada ulama-ulama hebat yang tapi ulama-ulama itu lebih suka ataupun lebih cenderung untuk beristihad dalam lingkungan mazhab masing-masing dengan tujuan mengembangkan mazhab, tidak lagi mahu membentuk mazhab yang baru. Itu yang dimaksudkan dengan kelemahan. Tidak ada lagi ulama-ulama yang insya-Allah berminat untuk mengasaskan mazhab, untuk mengembang, untuk membina mazhab baru. Tak ada. Yang ada ialah mereka yang seorang yang mujtahid yang hebat, macam Imam Nawawi contoh. Seorang yang mujtahid yang hebat tapi mahu berpada dengan mazhab yang hadir dan mengambil kelemahan. Walau bagaimanapun itu di zaman itu memang hebat. Tak yang sekarang pun hebat. Beribu bahkan setiap daerah ada, setiap daerah pasti ada pustakaan yang besar untuk menghimpun kitab-kitab para ulama yang dikarang di zaman itu dan bertahun. Masa ke-7 bermula dari awal kurun ke-10 hingga pertengahan kurun ke-13 Hijrah. Zaman ini dikenali dengan zaman taklid dan pembekuan ijtihad. Maksudnya zaman ini para ulama lebih suka terus mengikut mazhab yang ada dan berijtihad dalam lingkungan mazhab, tidak lagi tidak lagi mahu berijtihad secara tersendiri ataupun membentuk mazhab tersendiri. Bahkan sehingga ada kata-kata mengatakan bahawa pintu ijtihad sudah pun ditutup, maksudnya tidak wajar lagi dan tidak layak mana-mana individu untuk ijtihad. Sebab apa? Sebab zaman itu, zaman 900 tu, segala kitab-kitab ulama yang dah lengkap sudah wujud. Kitab-kitab ilmu-ilmu yang dikarang lengkap lah tu dah. Hanya awak ambil, baca dan guna sahaja.
Nak buat hal baru, tak perlu yang baru. Sebab sudah ada lengkap dah tu. Lengkap padat. Itu maksudnya. Tak perlu dah fikir-fikir yang baru. Pasal ke-8 bermula daripada pertengahan kurun ke-13 hingga sekarang. Zaman ini zaman apabila umat Islam sudah tidak ada kerajaan lagi. Dan kerajaan umat Islam sudah runtuh. Dan umat Islam sudah semacam tidak ada lagi ibu bapa yang menaungi mereka. Zaman inilah dipanggil zaman kebangkitan Islam. Zaman mengislahkan semula perundangan Islam. Apabila sudah ada unsur-unsur penjajahan yang cuba merosakkan syariat Islam itu. Zaman inilah zaman para ulama pada zaman ini banyak memfokuskan kepada pengembangan dan keseimbangan mazhab. Muncul perdebatan dan perbincangan ilmu antara para ulama, muncul pelbagai penyelesaian yang berkaitan dengan ilmu dalam mazhab masing-masing. Ini zaman ini fasa ke-8 ini termasuk zaman kita lah. Zaman fasa ke-8 ini ulama kita mula menubuhkan institusi yang menaungi umat Islam. Contoh kita kata dia Persatuan Ulama Antarabangsa, Persatuan Hukama Antarabangsa, OIC. Mungkin juga ada lagi macam-macam lah. Bu'as Islamiyah, Persatuan Ulama Eropah, dan macam-macam. Kesemua itu bertujuan menaungi umat Islam bagi menyelesaikan isu-isu yang berlaku pada umat Islam tersebut. Itulah dia dengan 8 fasal yang akan kita bincang dalam slide yang seterusnya satu persatu supaya kita jelas dan jelas dan dapat memahami macam mana perundangan Islam berubah daripada satu zaman ke zaman sehingga wujudnya mazhab dan sampai pada zaman kita mengikut mazhab. Tidak boleh lari daripada mazhab penanggal. Itu akan dibincang sampai penghabisan. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Ada nak tanya?